Saya tak keluar gambar. Okey, nampak. Ya. Boleh. Okey, sebelum tu kita mula dengan pendahuluan ya. Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz. Hari ini kita akan mengadakan sesi temu bual yang bertajuk Konspirasi Barat Terhadap Dunia Islam. Terima kasih Kak Ustaz sebab sudi meluangkan masa bersama kami untuk menemu bual ni. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Nur Ayuni Nazrida binti Nazri. Saya Nur Arin Sofia binti Rodin. Nama saya Nurin Najwa Qurratu Aina binti Rozaimi. Saya Adlina Batrisha binti Amim. Daripada mana ni? Kami dari Universiti Politek Malaysia. Ya, betul. Okay. Politek anda mana ya? Anda Mara. Sebelum tu Ustaz boleh perkenalkan diri Ustaz dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Muhammad Zainal. Ketua Jabatan Penyelidikan Syariah Lembaga Zakat Selangor. Okey, kalau begitu kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, dia akan mula oleh saya. Disebabkan tajuk kita konspirasi barat terhadap dunia Islam. Jadi saya nak tanya, apa itu konspirasi barat? Baik, bila kita membincangkan tentang konspirasi barat, sebenarnya bagi saya ada dua perkara. Yang pertama adalah perancangan pihak barat untuk menguasai negara-negara umat Islam yang mana tujuannya adalah untuk menghancurkan kuasa ataupun pengaruh Islam daripada menguasai dunia. Sebab kita tahu bahawa Islam ni adalah satu agama kebenaran, manakala agama-agama yang ada di dunia ini adalah agama yang pada pandangan Islam adalah batil. Maka kebimbangan pihak barat kalaulah kebenaran Islam ni dibiarkan, tidak dilakukan sesuatu, maka Islam akan menguasai dunia. Namun di sana ada juga bila kita sebut konspirasi barat, dia sesuatu yang disebut sebagai teori semata-mata, kan? Cuma teori ini sama ada itu teori yang dibangunkan oleh pihak barat yang mempunyai agenda untuk menghancurkan Islam dan umatnya, ataupun kadang-kadang teori yang tak apa-apa muncul dan kita pun tak tahu siapakah yang mencipta ataupun mencetuskannya, tetapi dipegang dan diyakini oleh umat Islam sehingga kadang-kadang menghancurkan orang-orang Islam itu sendirilah, ya. Dan biasanya bila sebut konspirasi barat ni, dia teori yang mendakwa bahawa kerajaan atau kuasa tersembunyi di negara barat ni mempunyai peranan dalam peristiwa tertentu, sama ada dalam politik, sejarah ataupun sosial, ya. Dan kadang-kadang teori konspirasi ini dia sedikit kontroversi dan perlu dinilai secara betul oleh orang-orang Islam sendiri, ya. Dan apapun fakta dan bukti saintifik tu dia lebih pentinglah daripada semata-mata spekulasi konspirasi itu sendiri. Begitu. Jadi saya nak tanya, ini soalan kedua lah. Kenapa dia dianggap sebagai menghancurkan Islam? Okey. Kita sedia tahulah kalau kita melihat kepada sejarah kemunculan Islam, sejak daripada zaman Nabi SAW, kemudian para khulafa ar-rasyidin, kemudian zaman-zaman khilafah selepasnya, Islam ni dia agama yang sentiasa dimusuhi oleh orang-orang bukan Islam. Kerana kebenaran yang ada pada Islam, kerana dia adalah agama yang datang daripada Tuhan, maka musuh-musuh Islam ni menganggap mereka terancam dengan akidah dan pegangan mereka,
lalu mereka menganggap Islam ni tidak boleh dibiarkan. Okay? Jadi sebab itu majoriti negara mereka, terutamanya negara-negara bukan Islam, ya, mereka sendiri pun ialah kafir, ya, orang bukan Islam. Jadi dan sejarah sendiri telah terbukti berlaku banyak permusuhan, ya. Kita tahu pernah wujudnya peperangan Salibiyah, peperangan salib, ya, dan tujuannya untuk apa? Mereka ni nak menghancurkan Islam. Tak ada pun disebut peperangan Salibiyah kepada orang Hindu, kepada orang Buddha dan sebagainya, ya. Tapi khusus kepada umat Islam ni berlaku peperangan dan permusuhan kalangan orang-orang bukan Islam. Jadi niat mereka ni nak ambil alih dia dua, sama ada boleh menghancurkan orang Islam tu sendiri. Kalau tak boleh, mereka cuba nak ambil alih sistem pemerintahan umat Islam melalui politik, pendidikan, perubatan, kewangan dan sebagainya. Diorang ambil secara perlahan lah kan. Okey, soalan seterusnya daripada Kuratul. Okey, untuk soalan seterusnya, adakah konspirasi barat ni dia menjatuhkan Islam semata-mata ataupun juga cara mengawal negara Islam? Dia, kalau kita tengok secara asasnya lah, sejarah peperangan Salibiyah, peperangan salib yang berlaku selama ratusan tahun di antara tentera kerajaan Rom ataupun Eropah. Ya, pada awalnya mereka ni cuba nak menghancurkan negara umat Islam. Tetapi apabila ratusan tahun berlakunya peperangan Salibiyah ni, mereka gagal untuk menghancurkan umat Islam, maka mereka membuat satu conclusion, umat Islam ni tidak mampu dikalahkan dengan jihad, dengan mata pedang, dengan peperangan. Maka mereka telah mengubah agenda peperangan. Ya, mereka cuba nak menjatuhkan umat Islam secara bukan lagi melalui peperangan, tetapi melalui peperangan minda, serangan akidah dan seumpamanya lah, ekonomi, ya, dan lagilah. Jadi oleh sebab itu wujudlah macam-macam agenda dan teori yang dibangunkan oleh negara-negara barat ni. Ya, dan kalau kita tengok dari sudut konspirasi barat ni, terdapat banyak teori konspirasi yang menghubungkan barat ni dengan upaya untuk mengawal atau menjatuhkan Islam. Sebab kalau nak jatuhkan dengan perang, dia tak boleh. Jadi dia guna pelbagai cara melalui politik, melalui kewangan, kan, seperti wujudnya IMF dan seumpamanya yang nak mengawal negara-negara umat Islam. Bahkan bukan Islam saja, yang bukan Islam pun ya diperah, diberikan pinjaman, kemudian dikenakan interest yang tinggi, supaya apa? Akhirnya negara itu tidak boleh menentukan apa-apa dasar terhadap negara tersebut, dan barat mampu menguasai negara tersebut. Cuma bila sebut konspirasi, bukan semua konspirasi itu betul. Ya, kadang-kadang ada konspirasi yang umat Islam ni dia terikut-ikut dengan trend, terikut-ikut dengan kadang-kadang teori-teori konspirasi yang tak ada pun bukti bahawa itu adalah agenda barat, tapi dimomokkan, diviralkan dan sebagainya. Akhirnya mereka terpengaruh dengan konspirasi-konspirasi tersebut. Ya, dan kadang-kadang tidak mencukupi bukti yang kukuh pun untuk menyokong khabar-khabar angin tersebut, seperti kita tengok isu vaksin dan sebagainya. Ya, dan macam-macam lagi lah. Ya, mereka kata ini agenda Yahudi, Freemason dan seumpamanya. Ya, sedangkan kalau kita tengok dari sudut pandangan Islam, mencegah penyakit itu juga merupakan satu yang diharuskan oleh hukum syarak dan ada kaedah-kaedah yang dibenarkan. Okay. Kemudian konspirasi barat ni dia termasuk campur tangan dalam politik negara-negara Islam, ya, memanipulasi ekonomi dan menyokong kerajaan yang tidak diinginkan untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang kuat. Dan ini suatu benda yang betul-betul ya, ada berlaku. Okay. Contoh saya pernah
dulu bertugas sebagai pegawai atache pendidikan Selangor di Mesir selama 3 tahun dan melihat kejatuhan kerajaan pertama pimpinan rakyat awam, iaitu Dr. Mursi, mana memang berlaku campur tangan daripada negara-negara barat untuk merancang bagaimana nak menjatuhkan kerajaan, satu-satunya kerajaan yang pernah diwakili oleh rakyat awam. Sedangkan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan tentera. Jadi tentera memang merancang dengan bantuan barat macam mana nak menjatuhkan kerajaan tersebut dan akhirnya berjaya. Ya, kita dapat maklumat daripada intelijen yang ada, memang itu suatu perancangan. Ya, itu yang betul. Tapi kadang-kadang ada juga konspirasi ni hanya sekadar teori dan tidak ada apa-apa asas yang boleh kita pegang untuk kita yakini. Dan kadang-kadang kita tengok konspirasi barat ni dia sekadar khabar angin, ya, yang berdasarkan persepsi, pengaruh politik, ideologi dan juga kadang-kadang semata-mata berdasarkan ketakutan. Contoh, geng yang tak nak ambil vaksin, kan? Dia sebenarnya takut vaksin tu akan memberi apa-apa impact dan sebenarnya memang pun ada impact, tapi di impact kesan daripada vaksin tu terhadap orang-orang yang telah mengambil dijadikan oleh pemegang orang-orang yang berpegang dengan teori konspirasi berkata ini betul lah, tengok memang betul ini agenda Yahudi untuk mengurangkan jumlah penduduk dunia dan sebagainya. Jadi sedangkan itu perkara-perkara yang tidak ada asas sama langsung, ya, dengan konspirasi barat. Kemudian konspirasi barat ni juga dia tidak mempertimbangkan kesusahan politik dan sosial dalam negara Islam serta faktor dalaman seperti politik tempatan, budaya, ya, dan ekonomi. Dan kita tahu kalau contoh di Amerika sendiri ada suatu agensi yang memang dia berperanan menguasai dan menentukan siapakah orang-orang yang mempunyai ideologi yang harus menjadi tampuk pemerintahan dan diberikan dana serta diberikan latihan-latihan, ya, untuk menguasai dan sehingga mereka dapat menang dalam pilihan raya. Jadi kalau yang macam tu memang ada bukti, tapi kalau konspirasi yang tidak berasas, yang tu kita tak bolehlah berpegang dengan teori-teori tersebut. Kemudian konspirasi barat ni juga dia terdapat pendekatan yang lebih berpadu untuk memahami hubungan antara barat dan kerajaan Islam, termasuklah penglibatan bahasa antara budaya, pemahaman yang lebih baik tentang keperluan kebimbangan setiap pihak dan kerjasama yang bermakna. Okay, untuk soalan seterusnya, pada pendapat Ustaz, mengapakah negara barat melakukan serangan ke atas dunia Islam semasa tahun 1989? Baik. Kalau kita melihat pada tahun 1989 ni, dia terdapat beberapa peristiwa yang pentinglah yang melibatkan negara barat dan juga negara Islam. Kita tahu bahawa waktu 1989 ni, ya, dia berlaku pertembungan di antara dua kuasa besar, iaitu kuasa barat yang dipelopori oleh Amerika dan kuasa timur yang dikuasai oleh Soviet, ya. Dan kita tahu inilah dua blok kuasa yang menguasai dunia pada waktu itu dan masing-masing blok ni dia mempunyai pengaruh dan pengikut masing-masing. Jadi pada sekitar tahun 1989 tu, salah satu peristiwa yang diingati ramai adalah penarikan Soviet dari Afghanistan selepas perang yang berterusan selama hampir 1 dekad. Di mana waktu tu penganalisa dia menganggap, ya, penarikan diri Soviet dari Afghanistan ni dia merupakan satu isyarat kejatuhan kuasa besar dunia di sebelah timur, iaitu Rusia ataupun Soviet Union pada waktu itu. Jadi pendapat tentang campur tangan barat terhadap kerajaan Islam pada tahun 1989 ni dia bergantung pada perspektif yang diambil lah. Ya, mungkin ada beberapa pihak mungkin dia melihat tindakan barat dalam menyokong gerakan anti-Soviet di Afghanistan ni sebagai positif. Ada orang tengok bila Soviet dah tarik diri, kemudian Amerika ataupun barat masuk, ya, dia kata ini pihak yang nak menyokong dan membantu negara Afghanistan. Ya, namun ada pula yang melihat daripada aspek yang lain, dia dianggap sebenarnya itu hanya sekadar campur tangan,
ya, menggantikan campur tangan kuasa besar sebelum ini yang ada, ya, yang mana dua-dua pihak sama ada di blok timur ataupun blok barat, sebenarnya mereka hanya sekadar nak mengambil keuntungan daripada negara-negara umat Islam yang dijajah. Ya, kemudian kalau kita tengok hubungan antara barat dan kerajaan Islam juga dia mempengaruhi perkembangan politik lain, seperti revolusi Iran pada tahun 1979, kemudian konflik Palestin Israel yang berterusan sehingga kini. Ya, sebenarnya barat ni kok mana pun, ya, sama ada Eropah, US, China ke sekarang ni, ya, muncul sebagai salah satu antara kuasa besar, termasuklah dari sudut ekonomi, ketenteraan, itu juga Soviet dan sebagainya. Mereka apabila mengadakan apa-apa hubungan dengan negara umat Islam, mereka bukan nak membantu sebenarnya, ya, tetapi mereka hanya sekadar ingin mengambil kepentingan tertentu, ya. Kalau katalah Rusia dan China, bukan dia nak bantu umat Islam. Kalau dia membina hubungan dengan negara-negara Islam, mereka hanya nak pastikan, ya, negara tersebut tidak dimonopoli, ya, didominasi dan tidak menjadi proksi kepada barat. Begitu juga negara barat, apabila mereka mengadakan apa-apa hubungan dengan sesebuah negara umat Islam, dia nak pastikan, ya, negara tersebut tidak menjadi peluang dan ruang kepada kuasa-kuasa lain, ya, untuk menjadi proksi, ya, kepada mereka. Saya ambil contoh saya, kalau kita melihat kejatuhan negara Libya yang suatu ketika dahulu presidennya adalah Muammar Gaddafi. Kita tahu Muammar Gaddafi ini adalah seorang yang anti barat, dan pada waktu itu negara Libya segala teknologi, ya, dan negara-negara yang diberi peluang untuk menguasai minyak adalah negara China dan juga negara Soviet, yang mana itu menjadi musuh kepada barat. Tetapi apabila berlaku Arab Spring, maka pada waktu itulah Amerika telah mengambil peluang untuk memberi dana kepada kumpulan-kumpulan pemisah, kumpulan-kumpulan penentang kepada Muammar Gaddafi untuk menjatuhkan kerajaan Muammar Gaddafi. Dan apa yang berlaku apabila akhirnya proksi Amerika yang diberikan dana untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi ini berjaya menguasai negara, akhirnya apa berlaku? Ya, hari ini segala syarikat-syarikat, ya, yang menguasai minyak di negara Libya bukan lagi China dan juga Rusia, tetapi pihak yang menjadi proksi kepada Amerika. Maknanya apa? Pertembungan tu bukan nak bantu umat Islam. Dia tak kira siapa pun yang jatuh, Muammar Gaddafi ke, yang naik tu siapa pun. Yang penting mereka mampu untuk menguasai ekonomi, politik, ya, dan segala perkara yang mempunyai kepentingan, ya, bagi blok-blok kuasa-kuasa besar ini. Dan kita tengok pada tahun itu juga, ya, ada berlaku dia mempengaruhi perkembangan politik lain seperti juga konflik Palestin Israel yang berterusan sehingga kini. Ya, dan juga keputusan dan tindakan barat selalunya dipandang dengan kecurigaan lah, dan ada kebimbangan oleh pihak kerajaan Islam. Jadi soalan seterusnya dari saya, tadi kan Ustaz jawab yang konspirasi barat ni untuk nak hancurkan Islam je dengan umat Islam. So, apa rancangan barat untuk hancurkan Islam? Baik. Kalau kita melihat apa yang berlaku, dia begini. Barat ni dia tak kisah kalau sesuatu negara Islam ni ditakbir oleh orang Islam. Tetapi dia nak pentadbiran yang diguna pakai itu mestilah menggunakan sistem ataupun ideologi yang dicipta, dibentuk oleh barat. Ya. Mereka tidak mahu ada mana-mana negara umat Islam mereka mentadbir dan menguasai negara tersebut dengan melaksanakan undang-undang ataupun sistem yang berasaskan Islam. Ya, kerana apa? Mereka nak memastikan supaya sistem khilafah Islamiah yang suatu ketika dahulu pernah menaungi umat Islam, ya, menjadi ancaman, ya, kepada negara-negara barat. Itu perkara yang pertama. Jadi dia tak nak negara Islam ni ada mana-mana pihak, mana-mana kumpulan, mana-mana entiti, ya, terutamanya gerakan Islam dan sebagainya, dia tak nak.
mana-mana negara Islam ni dikuasai oleh mereka yang mempunyai pemikiran Islam. Jadi dia tak kisah contohnya kalau yang itu adalah orangnya namanya agamanya Islam, tapi yang penting pemikiran ataupun ideologi yang diguna pakai itu bukan pemikiran Islam. Sebab itu kalau kita mengkaji kebanyakan negara-negara Arab, kalau kita tengok di Mesir, dulu nama dia presiden dia Husni Mubarak. Sekarang ni diganti oleh Abdul Fattah As-Sisi. Di mana lagi? Kalau dulu Libya, Muammar Gaddafi, dulu Saddam Hussein di Iraq. Walaupun mereka ni adalah negara bahkan menjadi anggota kepada OIC, Pertubuhan Negara-Negara Islam, tetapi sebenarnya pengalaman saya di Mesir, sistem yang digunakan pakai oleh negara Mesir adalah sistem ataupun perlembagaan yang ditinggalkan oleh penjajah mereka, iaitu Perancis. Mereka menjadikan pemikiran sosialis sebagai asas kepada sistem pentadbiran mereka. Begitu juga Muammar Gaddafi, dia seorang sosialis. Kalau kita tengok di Iraq, begitu juga dia adalah seorang sosialis. Ada negara umat Islam yang mana dia menggunakan faham asas perlembagaan dan juga pentadbiran mereka adalah fahaman liberalis dan seumpamanya. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Barat. Mereka tidak mahu ada di kalangan negara umat Islam ni yang berpegang pentadbiran dan sistemnya berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu agenda Barat. Memang dia nak hancurkan, dan dia tak nak Islam tu menjadi asas dalam mana-mana perlembagaan ataupun pentadbiran negara. Jadi kalau kita tengok, ini juga dia selari dengan usaha-usaha dan juga apa yang telah berlaku dalam sejarah. Contohnya Gladstone, dia pernah berkata selagi mana Al-Quran ni ada, selama itu Barat tidak dapat menguasai Timur, dan selama itu juga Barat tidak akan aman. Maksud dia apa? Selagi mana negara umat Islam menjadikan Al-Quran, Sunnah sebagai asas pentadbiran dalam negara mereka, dia kata Barat tak akan dapat kuasai. Dan Barat hanya akan dapat menguasai sesebuah negara umat Islam daripada Timur sampailah ke Barat, melainkan apabila umat Islam itu dijauhkan pemikiran mereka, pegangan dan akidah mereka daripada Al-Quran. Dan inilah yang sedang dilakukan. Sebab tu kalau yang tadi saya sebut, walaupun namanya Husni Mubarak, namanya Muammar Gaddafi, namanya Saddam Hussein, kita taklah menyokong. Tetapi nak cerita pemimpin-pemimpin ini, fahaman dan ideologi mereka bukan berasas kepada Quran dan As-Sunnah, tetapi pemikiran yang ditinggalkan oleh penjajah. Sebab itu di antara salah satu kaedah orang-orang Barat nak menjatuhkan umat Islam, setelah mereka beratus tahun melalui peperangan Salibiyah, peperangan salib, mereka gagal. Gladstone mengatakan kita takkan boleh nak jatuhkan umat Islam dengan mata pedang selagi mana kita tak jauhkan mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka jajah dan mereka tak hancurkan negara umat Islam. Mereka tak bunuh seluruh umat Islam. Mereka tinggalkan, tetapi mereka ambil orang-orang yang pemikirannya jauh daripada Al-Quran, yang berpegang kepada fahaman-fahaman sekular yang bukan daripada Quran dan Sunnah. Kemudian mereka juga akan menimbulkan keraguan dalam kalangan orang Islam terhadap agama. Dan hari ini kita tengok kadang-kadang di orang yang nak berpegang dengan Islam, nak mengangkat Al-Quran dan hadis, mereka kata apa? Oh, ini ekstrim. Mereka kata ini pengganas, mereka kata ini macam-macam lah, dan ditimbulkan keraguan-keraguan sehingga orang Islam sendiri tak percaya, sehingga mereka menganggap Quran ni dah undang-undang yang lapuk, dah tak sesuai dilaksanakan pada zaman ini. Mereka dah tak guna dengan senjata, tapi mereka guna serangan pemikiran, serangan ideologi, spiritual. Contoh kecaman terhadap Islam dan fitnah terhadap Nabi SAW di dalam buku-buku tulisan orientalis. Ini semua sebenarnya nak apa? Tujuannya nak merendah-rendahkan Nabi SAW dan nak menjauhkan umat Islam daripada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW. So jadi soalan seterusnya, bagaimana
agama Kristian ni, konspirasi barat ni disebarkan kepada umat Islam? Baik. Kalau kita tengok, dia ada dua cara lah. Okay. Kalau saya pernah mengikuti satu kursus yang dianjurkan oleh Perkim. Dia bertajuk, kursus tu tajuknya Asas-Asas Kristianisasi. Dan dalam kursus tu pembentang saudara Muhammad Amin, dia pernah nyatakan satu buku yang ditulis oleh bekas Pop Katolik yang terbesar di dunia daripada Itali, iaitu Pop John Paul. Dia dah meninggal dunia dah. Dalam bukunya Crossing the Threshold of Trinity. Dia menyebutkan bahawa dalam buku tu Pop John Paul menyatakan abad ke-21 ni adalah abad di mana orang-orang Kristian sudah tidak lagi berpegang dengan ajaran Kristian. Dan kitab Bible sudah dianggap seperti sampah. Maknanya apa? Orang tak pergi dah gereja. Kalau kita tengok dekat UK, dekat US, gereja-gereja ni kosong. Tak ada orang Kristian yang datang. Dan dia mengatakan orang pada waktu itulah awal abad sebelum masuk abad ke-21, dia kata orang Kristian di Eropah dan di Barat dah tak beramal dah dengan ajaran Kristian, dah tak beramal dah dengan kitab Bible. Kalau kita tengok buktinya apa? Dalam kitab Bible menyatakan bahawa arak adalah minuman yang haram. Tapi hari ini kalau kita tengok apa-apa function, apa-apa pertandingan kan, menang Piala Eropah, apa yang akan mereka lakukan? Dia goncang botol arak, sembuh kan. Menang F1, menang MotoGP, menang Piala Eropah dan sebagainya lah. Begitu juga kalau dalam kitab Bible menyatakan bahawa orang-orang Kristian apabila ingin berkahwin, maka mereka hendaklah pergi berjumpa dengan padri, pergi ke gereja dan mengadakan majlis pernikahan. Tapi hari ini orang-orang Barat dan Eropah, dia nak kahwin macam mana? Dia jumpa mana-mana couple yang dia rasa dia minat, terus bawa balik rumah, kan? Anak dah 2-3 orang, barulah nanti kalau mereka rasa serasi, mereka pergi ke gereja. Maknanya apa? Dia bukan kahwin dulu, dia bersekedudukan dulu. Ini menjadi amalan. Sebab tu Pope John Paul mengatakan orang Eropah dan Barat dan di Barat tak pegang dah dengan kitab Bible, dah tak nak dah dengan agama Kristian. Sebab tu gereja-gereja kosong. Lalu dia mengatakan padri-padri ataupun evangelis ni, mereka telah menghalakan dakwah mereka kepada siapa? Kepada orang-orang di timur, iaitu orang Islam. Dan mereka mensasarkan. Sebab itu kalau kita tengok gerakan-gerakan Kristian ni di Indonesia sangat kuat, di Filipina sangat kuat, itu juga sebenarnya di Malaysia. Dan yang mengejutkan hari ini kalau kita tengok perubahan besar di kalangan negara Arab. Sebenarnya Arab juga sedang terkesan dengan agenda kristianisasi yang dilakukan oleh evangelis. Cuma kita tak nampak aja sebab kita jarang bercampur dengan golongan tersebut. Dan kalau kita tengok negara Arab Saudi, kita boleh bayangkan suatu negara yang dulu rakyatnya sangat kuat berpegang dengan sunnah. Orang perempuan nak keluar, tak boleh sembarangan, kena pakai niqab. Dulu sampai dibahaskan orang perempuan dia boleh bawa kenderaan atau tidak, ada yang menentang dan sebagainya. Tapi hari ini apa yang berlaku? Negara Saudi telah membuka seluas-luasnya kebebasan kepada wanita, dan perkara-perkara yang dianggap merosakkan akhlak seperti konsert, dah ada pusat-pusat perjudian, dah ada kelab malam dan seumpamanya. Kesan daripada mana? Inilah kerana dakwah-dakwah kristianisasi yang disebarkan oleh Barat kepada umat Islam. Cuma kita di Malaysia je tak adalah seteruk tu, kesan impak daripada agenda kristianisasi yang dilakukan. Jadi mereka sebenarnya datang, mereka mempunyai pelbagai institusi, agensi-agensi yang mereka gunakan
ya, kadang-kadang melalui kebajikan, sukan, hiburan dan sebagainya, tetapi secara halus ya mereka menyebarkan kepada umat Islam fahaman Kristian yang mana itu adalah sebahagian daripada agenda-agenda barat. Okay, soalan yang seterusnya, soalan yang ketujuh. Adakah konspirasi barat ni adalah benda yang buruk 100% sehingga kan masyarakat yang beragama Islam ni dulu risau dengan masyarakat barat sekarang? Dia kalau setakat hubungan kita individu orang Islam dengan orang barat itu tidak ada masalah. Ya, dari sudut Islam kita ni nak bermuamalah dengan orang bukan Islam ni tidak ada halangan. Selagi mana itu hubungan manusiawi, kan, kita nak beli barang dengan orang bukan Islam dan sebagainya tak ada masalah. Tapi yang harus kita waspada adalah sebarang perancangan ya ataupun agenda yang punya niat yang buruk untuk menguasai dunia Islam. Ya, yang itu yang kita harus berhati-hatilah. Jadi perancangan barat ni dia tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang buruk 100%. Sebagaimana sistem perancangan dia kadang-kadang ada yang baik ya, kadang-kadang ada yang tak baik. Cuma kalau teori konspirasi yang memang nak menjatuhkan Islam, yang tu kita kena berhati-hatilah. Tapi dari sudut hubungan Islam dan barat tidak ada halangan. Ya, cuma yang kita kena berhati-hati adalah teori konspirasi orang-orang barat untuk menjatuhkan umat Islam. Jadi kalau kita tengok dari dulu memang adalah kebimbangan masyarakat Islam terhadap perancangan barat atas beberapa sebab ya, antaranya perbezaan yang ketara dalam nilai-nilai masyarakat Islam dan masyarakat barat ya, terutamanya dalam hal agama, budaya dan cara hidup. Ini mencetuskan kebimbangan nilai-nilai masyarakat barat ni mungkin boleh mengancam nilai-nilai umat Islam. Cuma bagi saya beginilah, dia pertembungan budaya pemikiran ya, selagi mana benda tu benda yang tidak bercanggah dengan asas ataupun prinsip-prinsip syarak, kita boleh terima. Saya ambil contoh macam kita sebut hari ini liberalisasi. Okey, dalam pandangan syarak dan juga pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, liberalisasi ni kita tidak ada isu dan boleh terima selagi mana bukan pada perkara agama. Saya ambil contoh, sebenarnya kita dekat dalam kehidupan kita sekarang ni dah banyak dah liberalisasi. Contoh pakaian. Macam saya ni pakai kot kan. Ada yang pakai pakaian baik. Sekarang kita pun dah tak adalah pakai baju kurung kan. Kita dah moden. So dalam bab pakaian kita nak liberal tak ada masalah, asalkan dia masih lagi menutup aurat dan bertepatan dengan syariah. Ya. Kita nak fashion dan seumpamanya. Begitu juga kita tengok dari sudut liberalisasi dari sudut makan. Ya, sekarang ni kita orang Melayu tak ada dah kalau pagi tu makan nasi lemak, kadang-kadang makannya nugget, kadang-kadang makannya sausage, kadang-kadang makannya pasta, pizza dan macam-macam kan. Yang mana itu bukan makanan asli orang Melayu, tapi liberalisasi kita dah campur dah. Itu belum lagi nasi Arabnya, tom yumnya, seafoodnya, pastanya, makanan Itali dan sebagainya kan. Tidak ada masalah kita nak mengambil dan meliberalkan kita dari sudut makanan-makanan dan sebagainya. Yang tak boleh adalah kita liberal dari sudut agama. Kita umat Islam telah turunkan oleh Allah SWT satu agama yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang mana kita kena berpegang dengan asas-asas tersebut. Jadi mana-mana perkara yang berkaitan dengan agama, macam tadi budaya, katalah fashion. Selagi mana fashion, tapi kalau fashion tu sampai tahap mendedahkan aurat, maka waktu itu ada batas. Dia ada border yang kita tak boleh dah nak liberal pada waktu itu. Macam tu juga makanan. Kita katalah nak makan, tiba-tiba nak ambil bak putih atas asal dia kata, kita liberal sekarang, orang Islam boleh je makan makanan orang Cina. Sekiranya benda tu sampai tahap menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram, maka kat situ dia ada had dan syaraklah menjadi penentu sama ada benda tu harus atau tidak. Maka begitu juga dengan barat. Selagi mana budaya ya ataupun teori-teori yang dibawa berkaitan konspirasi barat ini
dia melibatkan benda yang budaya dan sebagainya dan tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syarak, maka itu boleh diraikan. Tapi kalaulah suatu perkara itu sudah menyebabkan dia bercanggah dengan prinsip-prinsip syarak, maka pada waktu itu kita sebagai umat Islam kena mempertahankan kemurnian dan keagungan prinsip-prinsip syariah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita kena nilah berpegang pada prinsip dan asas-asas syarak tu. Tanpa menafikan selagi mana kepelbagaian tu dia mendatangkan manfaat, kita boleh terima selagi mana tak bercanggah dengan syarak. Tapi bila bercanggah itulah kita kena ada batas-batasnya. Faham, dia kena ada batas lah kan. Yang penting tak lawan hukum syariah Islam. Betul. Okay, soalan nombor 8. Apakah kesan-kesan konspirasi barat ni terhadap Islam? Kesan-kesan. Baik, sebenarnya banyak kesan-kesan konspirasi barat ni terhadap umat Islam, ya, antaranya dari sudut politik, dari sudut sosial, dari sudut ekonomi, dari sudut budaya, pendidikan, even kalau kita tengok dari sudut kesan, salah satu kesan konspirasi dari sudut politik dan sejarah ni ditunjukkan bahawa terdapat campur tangan dan pengaruh barat dalam beberapa negara Islam, ya. Sebenarnya sampai sekarang pun bukan zaman kolonial, bukan zaman dulu. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Iraq kan, sampai Amerika menghantar tentera, ya, apa yang berlaku kalau kita tengok konflik di Palestin, itu juga merupakan salah satu agenda barat, ya, di mana mereka melihat barat ni yang dikuasai oleh orang Yahudi, mereka ingin menjadikan kota suci umat Islam iaitu Palestin itu sebagai pusat pentadbiran dan negara Yahudi, ya, dibantu oleh negara Amerika dan juga PBB, ya, dan apa yang berlaku sekarang di Gaza jelas-jelas, ya, ini satu kezaliman. Kalaulah yang berlaku di Gaza itu berlaku kepada negara bukan Islam. Kalau dulu kita tengok apa yang berlaku konflik di mana Timur Leste dan sebagainya, cepat, ya, negara-negara barat campur tangan. Apa yang berlaku di mana selatan Sudan, ya, kepada yang majoriti penduduknya adalah bukan Islam, cepat saja mereka sampai minta buat undian sama ada mereka Sudan Selatan dan Sudan Utara ni nak berpisah atau tidak. Ya, jelas bahawa agenda mereka hanya ingin menjaga kepentingan barat ataupun kepentingan orang-orang bukan Islam, dan mereka juga ingin menindas, ya, orang-orang Islam. So, jadi sudut politik sangat jelas mereka mempunyai agenda untuk menghancurkan dan nak merosakkan serta tidak mahu menjaga konflik di barat. Tapi apabila berlaku di Gaza sampai bawa ke PBB, tapi tidak ada satu pun tindakan daripada PBB, daripada negara-negara barat untuk membantu, sampai nak hantar makanan pun mereka tak melakukan apa-apa. Ya, begitu teruknya campur tangan mereka dan juga agenda yang mereka lakukan kepada umat Islam. Kemudian dari segi ekonomi pula kita tengok penjajahan ekonomi, ya, di mana berlaku penindasan ekonomi dan pembangunan yang tidak saksama yang membebankan negara-negara Islam seperti penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam dalam beberapa negara Islam. Kalau kita tengok minyak, kan, ya, walaupun kebanyakan negara pengeluaran negara pengeluar minyak ni adalah negara Islam, tapi siapa yang menjadi ahli kepada negara negara OPEC, pertubuhan OPEC yang menentukan berapa jumlah pengeluaran, berapa juta tong pengeluaran minyak, berapa harga minyak, bukan negara Islam tapi negara-negara barat yang tak keluarkan minyak pun. Ya, itu agenda mereka untuk menguasai ekonomi dan sumber-sumber alam. Kemudian dari segi sosial dan budaya kita tengok persepsi negatif terhadap Islam dalam media barat. Diburuk-burukkan, umat Islam ni jumud, umat Islam kolot, ya, orang yang nak perjuangkan Islam ni ekstremis dan sebagainya. Ya, jadi ini satu agenda yang jelaslah sangat memberi kesan terhadap umat Islam. Itulah sekarang pun dah viral kan yang Instagram YouTube channel tu. Tahu tak? Siapa tahu? Yang diorang buat Nabi Muhammad YouTube Nabi channel. Asli.
Nabi asli. Nabi asli. Itu pun salah satu sosial lah kan? Dia punya sesat tu. Baik, jadi kita dah sampai ke soalan terakhir. Pada pendapat Ustaz lah, zaman moden ni kan Ustaz tadi ada cakap pasal terpengaruh dengan trend-trend kat TikTok, kabar angin tu semua. So, macam mana kita cara supaya kita ni tak mudah terpengaruh dengan konspirasi barat? Okay. Dia gini. Ya, tadi saya sebut konspirasi barat ni ada dua. Satu, konspirasi barat yang memang mempunyai agenda yang jelas untuk menguasai dunia Islam. Yang kedua, teori konspirasi barat. Jadi, pandangan saya yang perlu untuk kita berhati-hati adalah teori konspirasi barat. Dia teori, bukan agenda yang benar. Dengan konspirasi barat ni memang kita kena berhati-hatilah. Agenda barat untuk menguasai umat Islam, campur tangan dalam ahwal pentadbiran politik ekonomi umat Islam, yang tu memang kita kena berhati-hati. Tapi dia zaman moden ni, dia terutamanya bila ada media sosial lah, WhatsApp-nya dengan YouTube, TikTok-nya dengan FB dan macam-macam. Ada satu lagi yang muncul, teori. Yang tu yang kita kena berhati-hati. Ya, kalau hanya sekadar teori tanpa ada asas-asas yang kukuh, tanpa ada bukti-bukti secara saintifik, tanpa ada apa-apa asas daripada Quran dan hadis, maka yang tu kita kena berhati-hati. Terutamanya kita yang selalu melayari media sosial, kena dapatkan kepastian, dan orang-orang yang kita anggap boleh kita yakini, dan kalau ada pihak-pihak yang mana kita kena buat comparison lah. Kadang-kadang teori konspirasi ni, ya, dia ada penyokong dan dia ada penentang. Ya, maka kita jangan bila dengar aja teori terus kita percaya tanam dalam mindset kita, oh ini betul lah, ini agenda barat ni, ini betul lah, ini Freemason dan seumpamanya. Kita kaji dulu, dapatkan pandangan, kemudian kita buat pertimbangan dengan akal yang waras. Ya, kalau dia suatu benda yang betul, maknanya kita kena berhati-hatilah. Tapi kalau dia hanya sekadar suatu teori yang palsu, maka kita kena tolak. Ya, dan supaya kita tak terpengaruh lah. Wallahu a'lam. Baik, so soalan pun sudah habis. So kita nak cakap terima kasih Ustaz sebab bagi peluang kepada kami. Walaupun ada sedikit masalah, tapi terima kasih sangat-sangat. So, jadi sudah sesi temu bual kita pada tengah hari ini. Harap apa yang kita dapat dari sesi temu bual dengan Ustaz Muhammad Farid menjadi satu perkongsian ilmu yang baik pada kita semua juga. Terima kasih juga ke Ustaz sebab sudi menjawab soalan-soalan kami dan juga meluangkan masa Ustaz bersama kami pada hari ini. Dengan itu, sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz, aku nak minta izin macam rakaman Google Meet ni kita orang bagi tunjuk kat kita orang punya lecturer. Boleh. Boleh. Sebelum terima tu kasih. Ustaz, kita nak takat gambar dulu boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis weh.